وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. InsyaAllah pada malam ini sekadar kita berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ni kita mendapat keridhaan Allah Ta'ala, kita mendapat keampunan, rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah. Malam ni kita bicara tentang pengertian Islam dan Muslim. Nak bagi faham apa arti Islam, apa arti Muslim. Kadang-kadang Islam dengan Muslim pun kita tak boleh nak beza kan. Apa itu Islam, apa itu Muslim. Dia ni siapa? Orang Islam. Dia ni siapa? Muslim. Apa bezanya Islam, Muslim? Kalau kita tengok, Islam ialah agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengandungi ajaran akidah dan syariah. Ini dipanggil Islam. Islam ialah agama yang mana Allah Ta'ala turunkan melalui perantaraan Nabi Muhammad SAW yang mengandungi ajaran akidah dan syariah. Akidah merupakan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariah merupakan perundangan. Allah Taala ciptakan kita ni, suruh percaya kat dia, kemudian dia bagikan peraturan dalam kehidupan. Ini nama Islam. Kemudian ada lagi satu dia panggil Muslim. Apa dia Muslim? Apa dia Muslim? Sebab itu kita ni kadang-kadang mengaji kurang nak ambil tahu tentang pengertian, definisi. Belajar tapi definisi tu tak ambil berat lah, tak ambil kisah. Dia sebenarnya kena ambil tahu dulu dari sudut lugah, dari sudut bahasa, dari sudut istilah. Apa pun dia mesti kena tahu definisi supaya lebih jelas, lebih faham. Macam kita mengaji fiqh lah, kena faham dulu definisi fiqh tu apa benda. Mana tuan? Ngaji apa? Ngaji fiqh. Fiqh tu apa? Fiqh lah tu. Ngaji fiqh. Inilah fiqh tu apa? Fiqh lah, fiqh. Takkan kau tak faham fiqh tauhid. Jelas fiqh tu apa? Kena jelas dulu. Apa makna fiqh? Apa makna usul fiqh? Dia kena faham. Mengaji apa? Tasawuf. Tasawuf tu apa? Tasawuf pun kau tak tahu macam mana. Tasawuf ialah apa dia tasawuf tu? Ngaji tasawuf lah. Dia pun tak tahu nak takrifkan tasawuf tu apa benda. Lepas tu dia pun mengaji lah. Mengaji. Dia tu ngaji tasawuf tu. Mana? Tu. Tak ada tokoh macam ngaji tasawuf pun. Azan? Tak ada tokoh. Apa tokohnya? Akhlaknya tak ada pun. Tapi dia ngaji tasawuf. Tapi dia sendiri tak faham tasawuf tu apa benda.
Sebab itu kena jelas tuan-tuan, kena jelas kan? Mengaji bab definisi ni sampai ada kitab lah, sampai ada buku lah kan. Kalau dalam kamus ada lah definisi-definisi semua-semua ni kan. Jadi apa dia Muslim? Muslim ialah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, tunduk, patuh, melaksanakan segala tuntutan Allah Ta'ala yang bentuknya wajib ataupun sunat, dan menjauhi segala larangan Allah dalam bentuknya haram ataupun makruh. Itu layak dia panggil Muslim. Maknanya kalau orang tu tak tunduk patuh, tak melaksanakan perintah Allah, tak menjauhi larangan Allah, dia belum layak digelar sebagai seorang Muslim. Marah orang kan. Ini bukan persoalan nak marah tak marah, ini persoalan definisinya macam tu kan. Layak tak dia digelar Muslim? Tak layak digelar Muslim pasal dia tak laksanakan segala tuntutan Allah Ta'ala. Sebab itu Muslim ni dia ada 4 golongan, nanti saya akan bahas. Dia ada pecah 4 Muslim ni. Walaupun semua ni mayang, tapi dia ada 4 pecahan. Sebab itu dia kata Muslim ini tunduk patuh, melaksanakan perintah tuntutan Allah dan menjauhi segala larangan Allah dengan syarat, ada syarat dia. Syarat dia jujur dan ikhlas. Segala gerak laku dia ni Muslim. Macam mana nak tengok dia Muslim tak Muslim? Nak tengok dia Muslim pula, alamat dia, tanda dia ni Muslim, Muslim yang kamil, ialah tenang dalam menghadapi sebarang keadaan. Tak kelang kabut. Orang Islam ni, orang Muslim ni, dia tak kelang kabut, dia tak mengelabah tuan-tuan. Dengar orang masuk hospital dia kena COVID, mengelupu semua. Yang masuk tak ada apa, yang masuk ketawa, yang masuk relax, ketawa, boleh makan, minum. Yang tak masuk ni teruk dia tu dah kena hantar dah kat Keluang. Apa yang teruknya? Teruk hantar ke Keluang, tak tahu lah apa hari tu. Yang masuk relax, makan, duduk makan, nyembang, buka. Yang tak masuk ni yang kelang kabut. So itu Muslim, orang Islam ini, orang Muslim ini jiwa dia tenang, sifat dia tenang, tak ada apa masalah. Orang kata apa pun dia tak kisah, sebab dia Muslim. Muslim hakiki ni Muslim jenis tenang. Kau nak kata apa pun katalah, kau nak buat apa pun buatlah. Sebab dia tak ada rasa kecewa, tak ada rasa putus asa, tak ada. Sebagai seorang Muslim, dia tidak takabur bila dia senang, dan tak putus asa dan kecewa bila dapat nikmat. Tak ada. Sombong tak ada, putus asa tak ada, kecewa tak ada, kalang kabut tak ada, tak ada. Itu jiwa Muslim. Itu namanya Muslim. Muslim yang hakiki. Tenang, tak ada susah-susah. Apa nak susah? Sebab dia kata Allah Ta'ala ada. Kerja aku hamba. Hamba ni apa? Usaha, kemudian berdoa. Usaha tanpa doa, sombong. Doa tanpa usaha, sia-sia. Doa terus, usaha tak ada. Doa daripada kena COVID, usaha tak ada lah. Tak ada lah nak pakai pelitup muka, hand sanitizer, tak ada. Semua tak ada, semua tak ada. Dia tak ada usaha. Doa cukup. Dia kata Tuhan Maha mengetahui. Memang betul. Doa je lah, nanti turun rezeki dari langit. Tak mahu lagu tu. Dia kena ada 2 syarat Muslim ni. Usaha, syarat dia, kemudian doa. Dah usaha, dah semua siap, doalah pada Allah Ta'ala. Yang lebihnya serah pada Allah Ta'ala, tak ada masalah. Berubat semua-semua, lepas tu serah pada Allah Ta'ala yang menyembuhkan dia. Tapi kena berubat lah. Alah, kalau berubat pun, kalau Tuhan memang tak bagi sembuh, tak agak sembuh. Habis tu tak payah. Kalau memang sembuh juga. Tu bodoh.
itu kategori bodoh. Sebab dia tak nak berubat, tak nak, semua tak nak. Tak nak berubat, tak nak semua. Kalau memang nak baik, baik juga. Yang membaikkan ni Allah Ta'ala. Habis tak payah berubat, tak payah. Serah je Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tahu. Tak usahalah, kena usaha. Jodoh pun kena usaha. Cuma salah usahanya ialah tak minta dengan Tuhan, tak minta petunjuk. Bila kahwin tak? Belum lagi. Tak kahwin lagi. Umur apa dah? Dah 40. Belum ada jodoh. Carilah. Jodoh di tangan Tuhan. Usaha. Doa dulu. Ya Allah, berilah aku jodoh yang baik. Kan? Di sisi Engkau. Jangan minta di sisi kita. Di sisi kita ni tak boleh pakai. Sebab di sisi kita ni kita tak tahu dia baik tak baik. Tak tahu, mana orang tahu. Kita nampak Tuan Haji ni nampak baik, kita pun tak tahu. Akan datang kita tak tahu. Contohlah abang ni nak buat menantu lah, kita nak buat menantu dia. Pergi tanya kawan, macam mana okey tak dia ni? Dia ni. Dia yang kata okey tu. Besok dia tak, abang ni tak okey kan. Jumpa dia balik. Kau kata okey itu Ji. Mana pula aku tahu. Aku tak sangka pula dia tak okey lepas tu. Dia tak tahu. Sebab itu jangan tanya dia. Tanya Tuhan dulu. Ya Allah, berilah aku jodoh. Jodoh tu yang baik di sisi Engkau. Bukan di sisi aku lah, aku tak tahu. Kau yang tahu. Dapatlah jalan-jalan-jalan, jumpa kat bus stop. Tapi yang kita jumpa tu tak baik lah. Dari kita tak baik lah. Sebab kita ni orang semayang, orang mengaji, orang ada ilmu. Jumpa lah, lawa. Tapi tudung tak pakai. Tapi hati dah mula berkenan. Lawa pula, tapi tudung lah tak pakai. Aduh, ni kejodoh aku juga kan. Ni takkan aku minta yang baik Tuhan bagi ni. Kan? Tiba-tiba dia pun layan lah kita, elok lah. Ni memang jodoh aku lah. Tapi minta yang baik, dapat yang itu. Kita pun bawa balik, jumpa orang tua. Agak-agak orang tua setuju ke tak? Orang tua pula jenis semayang, tudung labur, jenis mengaji, tahu hukum makam kan? Macam tuan lah, tuan imam kita kan? Anak laki-laki bawa bakal menantu tu jenis pakai rambut berbelang lah, berbelang rambut. Perang sebelah, pepel sebelah, gelinya anting-anting satu, baju pun macam kain tak cukup dia pakai, terlentik-lentik. Ni imam ni. Dia pun datang kan. Bah, dia kata ni kawan saya, agak-agak jujur-jujur lah mam ni surau ni. Agak-agak imam boleh terima tak? Tengok. Dapat tak? Imam dah awal-awal dia kata, serabut ni gila lah. Ya betul anak aku ni. Kita pun cari anak. Kau tak ada orang lain ke? Tapi orang laki-laki kurang lah bab ni. Selalu orang laki-laki dia tak ambil pot sangat kan. Dia tak ambil kisah sangat. Dah kau setuju ambil lah kan. Selalu yang ibu-ibu lah selalu yang kalutnya kan. Ibu-ibu lah yang kecoh. Sebab dia nak ngadap pun kan. Jenis macam tu bawa balik. Dah tentu-tentu mak dia jadi mengaji kan. Confirm rejectnya. Kau tak ada pembaling ke? Apa lama mak tak berkenan betul tengok rambut dia tu. Pepel sekerat, perang sekerat. Tak suka tu. Kau tu semayang, kau tu mengaji. Kau tak malu kau dapat macam tu. Tu kita nilai kan. Kita nilai macam tu lah mam. Dah tentulah macam. Yang kita kata baik macam mana? Datang tudung elok lembut tutup aurat, jalan pun sopan salam, datang pun salam cium tangan kan. Rajin pula tu. Kita tengah minum makan dia ambil pinggan nak basuh, belum sudah kita nak basuh. Itu kira macam mana tu Haji? Baik tak? Dah tentu orang rumah kita mesti setuju tu Haji. Bang, berkenan betul tengok budak ni. Kenapa? Tengoklah bang, lembut, sopan, salam pun rajin. Tengok awak tengah minum dia ambil cawan basuh. Itu dah tentu. Sebab itu penilaian kita kan. Itu penilaian kita kan. Kita kata baik lah. Sebab itu baik ni kita tak boleh nak nilai. Sebab kita tengok dengan mata ini sering tertipu. Tengok dengan nafsu lagi jahanam. Habis nak tengok dengan apa? Tengok dengan mata hati. Mata hati tu macam mana? Mata hati yang bersih lah. Hati yang bersih nak tengok. Nak minta dengan Tuhan. Sebab itu apa-apa dia nak minta tengok, Tuhan kau tolong tengok jap.
okey kau untuk aku ni. Kalau okey kau bagilah kat aku, kalau tak okey kau janganlah bagi aku. Sebab itu mata hati ni dia bukan nampak makhluk tu, dia nampak Tuhan tu terus. Dia tak nampak makhluk. Sebab mata hati yang bersih ni, hati yang bersih, pertama sekali dia nampak siapa, apa nak buat dia nampak Allah Ta'ala dulu. Nak buat dosa nampak Allah Ta'ala dulu. Nak apa pun dia nampak dia dulu. Tak? Dia dulu nampak. Jadi bila dia nampak dulu, dia ingat dia, engkau lah yang maha mengetahui, kau tolonglah tunjuk kat aku mana jodoh aku yang okey. Dia pun tunjuk. Tapi jenis itulah rambut perang sekerat. Takkan ni yang baik kan. Ambil lah dulu, grab dulu. Okey, bila dah ambil, semai serah dulu. Ya Allah, kalau betul lah ni jodoh aku ni, yang macam baju kain tak cukup semua ni, kalau inilah jodoh aku yang terbaik di sisi Engkau ya Allah, Kau permudahkan urusan aku. Sebab itu kita ni step kita selalu gagal semua. Step kita step tunjuk kita pandai lah kan? Step kita jarang tunjuk Allah Ta'ala tu maha mengetahui. Step kita ni selalu tunjuk kita yang mengetahui. Itu sebab kita tinggalkan Tuhan. Selalu memang kita tinggalkan Tuhan lah kan? Macam kita bawa kereta lah, orang pun tanya, cepat sampai bang? Tengok orang lah bawa. Maksud? Alah, tengok orang lah. Kau tengok lesen aku. Pernah? Tengok, berapa tahun dah? Berapa laju bang? 180. Bang, laju lah. Tengok orang lah, tak macam kau bawa kereta. Kan, kalau kau tak sampai lagi tadi ni, dia mula dah. Sebab dia lupa Tuhan tu. Sebab dia tengok dengan mata kasar. Dia tak tengok dengan mata hati, dia tengok dengan Tuhan. Okey. Bila dah dapat, doa dengan Tuhan, minta tunjuk okey, Tuhan kata okey, proceed lah. Sebab Tuhan yang bagi tahu jawapan tu. Kan? Jangan dengan cakap orang. Apalah imam mengaji, semayang jadi imam, anak mengaji, cari perempuan jenis tu, tak ada orang lain ke mam? Tak malu ke mam? Imam pun termakan jugalah kata-kata tu kan. Aku pun tak faham lah anak aku pun tak tahu nak buat macam mana, aku memang tak nak. Dah. Tak boleh cakap lagu tu. Tak tahulah dah tu jodoh dia. Dah istikharah dia nampak. Bukan dia istikharah, kita istikharah. Kalau suruh anak yang istikharah memang nampak dia lah. Dia berkenan. Sebab itu bila anak bawa, bah, mak, ni kawan saya ingat saya nak berkenan kat dia nak. Okey lah, bagi mak tempoh sebulan jap, abah sebulan. Buat apa? Abah nak tengok dulu lah. Tengok apa lagi bah, dah tentu okey. Yalah abah nak tanya Tuhan dulu, nak istikharah. Tak payah bah, saya dah istikharah. Kau bila semayangnya? Sayang fardu pun tenggelam timbul. Istikharah apa? Kita istikharah dulu. Kalau dah betul okey, jalan. Peduli kau orang lain cakap. Inilah orang Islam. Sebab apa? Dia tenang. Tenang tu apa maksud dia? Dia sentiasa dekatkan diri dengan Ta'ala. Dia tak peduli orang nak kata apa. Sebab aku dekat dengan Tuhan, jiwa aku tenang. Aku Muslim. Aku tak kalut. Kita ni ngelabah cepat. Dapat telefon, ada kaum kerabat meninggal. Orang lelaki kurang lah kelang kabut tu. Orang perempuan dia cepat. Dapat dia telefon, bang jom. Apa benda? Dia dapat telefon. Kak, kata dia meninggal. Apa? Meninggal lah kak. Okey. Langsung letak tu telefon. Panggil, bang. Apa? Meninggal, jom balik, jom. Tenanglah kan. Dia kelang kabut. Yang kita ni cepatlah, orang tu dah meninggal, kok cepat pun kan hidup balik. Cuba cakap kat orang rumah lagu tu, sabarlah, tenang. Kalau kita cepat-cepat sampai pun dia bukannya Tuhan bagi hidup balik, dia dah meninggal. Dah lah, kita baliklah. Nak tanam bila? Lepas zuhur besok. Bertenang. Dia kelang kabut kan, biasa macam tu lah, mesti dia kelang kabutnya. Kelang kabut, nak balik cepat kan. Itu jiwa. Itu bukan jiwa Muslim. Jiwa Muslim dapat berita tenang, dapat berita kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila meninggal, tak payahlah tanya, cepatlah siap, jom. Sabar, tenang. Payah macam tu kan. Selalunya kelang kabut lah. Bila kelang kabut ni, syaitan pun dekat dengan kita ni. Sebab itu macam rumah terbakar kan, dah pegang dah, tapi tak dapat bawa juga. Aku dah pegang dah tadi, habis tu dah kelang kabut dah tertinggal.
Cuba tenang. Jiwa Muslim ini, dia kata apa? Orang Muslim sifat dia apa? Tenang dalam menghadapi sebarang keadaan. Fitnah yang datang, dia tenang. Tak ada kelang kabut. Macam saya lah kena hari tu kan. Ini ustaz ni lah ni, ustaz ni. Semua telefon, ustaz tu dah buat belum test? Dah buat test belum? Saya pun pergilah buat test. Bila dah test pula negatif. Macam mana ustaz tu negatif ha? Dia tanya, dia kelang kabut. Dia yang kelang kabut kan. Tu tak tepat kata dia. Ustaz tu kena buat sekali lagi. Cakap ini biar betul. Kan? Sebab tenang, tak ada apa. Kalau suruh test, kita pergi test. Kena, tapi masuk. Tak kena, alhamdulillah. Saya bersalah. Ini kelang kabut macam nak kiamat itu tu. Iyalah masa saya pula kena tu, pergi surau ni meletup, kena surau ni. Pergi surau ni, kena surau ni. Dia ni lah yang bawa ni. Orang Muslim, apa pun keadaan tenang. Saya datang sini 28 hari bulan, kena pula orang sini. Sahlah ustaz ni. Tengok-tengok test ustaz tak kena. Dah orang pula heran, macam mana dia tak kena? Sampai balik disuruh kat orang. Ustaz balik nanti buat lah. Dah buat kat sini, balik KL buat lagi. Saya kata pakal pula kan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, jiwa manusia yang beriman, orang Muslim, sifat dia tenang. Namun sebagai seorang Muslim yang tunduk, patuh, taat, ni kena ingat, dia tidak terlepas dari ujian demi ujian. Tuan-tuan pun rasa pelik, yang tak semayang haram tak kena uji pun. Tak semayang, tak mengaji, tak baca Quran, tak kena. Yang semayang, yang taat, tunduk, patuh ni selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fitrah tuan-tuan. Di mana orang yang taat, patuh ni, dia mesti diuji. Tuan-tuan tengok balik semula perjalanan Nabi SAW. Kita tengok perjalanan Nabi-Nabi yang terdahulu, semua diuji oleh Allah. Kita tengok Nabi Yaqub alaihi salam. Semua Nabi kan. Kita tengoklah semua Nabi Yahya alaihi salam, semua kena uji. Kita tak adalah teruk macam tu kan. Nabi Yahya apa diuji? Kena kerat kepala. Apa sebab? Yahya, kata raja ni, raja zalim ni, dia kata apa kat Nabi Yahya? Seorang raja yang zalim ni, dia kata kat Nabi Yahya, Yahya, aku nak kau keluarkan hukum halal bernikah dengan anak tiri. Nikah dengan anak tiri ni hukumnya haram. Tak boleh. Kita nikah dengan mak dia meninggal, kita ambil anak tiri kita tu. Tak boleh kan? Okey. Jadi raja ni kata, kau halalkan, cari dalil hukum untuk menghalalkan aku nikah dengan anak tiri aku. Kata Nabi Yahya, tak, hukumnya haram. Nabi Yahya dikerat kepala hancur. Apa dia buat dengan kepala tu? Kepala tu dia ambil letak dalam talam emas. Dia letak depan siapa? Letak depan raja tu lah. Raja tu tengah seronok dengan anak tiri dia, bersenda gurau dengan anak tiri dia. Kepala Nabi Yahya letak depan tu. Tu Nabi tuan, kena kerat kepala. Kita tengok Nabi Yaqub alaihi salam, hilang dua anak. Siapa anak dia? Yusuf dengan Bunyamin. Hilang. Diuji oleh Allah Ta'ala. Semua orang beriman ni, semua orang Muslim. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Ta'ala, sembelih anak dia, Nabi Ismail. Kita tak ada ujian berat macam tu lah. Tak ada sampai kena kerat kepala, kena sembelih, tak ada. Nabi Ismail siap tanya anak lagi, ya bunayya inni ara fil manam azbahuka fanzur maza tara. Anak aku, apa pandangan kau? Kenapa bah? Aku malam tadi mimpi Allah Ta'ala suruh aku sembelih engkau. Apa kata jawab Ismail? Ya abati fa'al ma tu'marun satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai bapa aku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan aku tergolong sebagai orang yang sabar.
Tapi kita tak boleh tanya anak kita macam tu, mam, tak boleh. Abah malam tadi mimpi lah. Mimpi apa, bah? So sembelih kau. Abah pada sembelih saya baik sembelih abah. Saya yang abah sembelih apa yang ada. Kalau abah yang disembelih, abah banyak auto, boleh tinggal kat saya, kan? Tapi Nabi Ismail bukan jenis tu, suruh sembelih silakan. Ujian pada Nabi Ibrahim, anak kesayangan Ismail, suruh sembelih. Kita tengok Nabi Adam alaihi salam, apa ujian dia? Ujian dia keluar dari syurga, terpisah dengan isteri. Ada tak dia orang mengeluh? Ada dia orang putus asa? Ada kecewa? Apalah Tuhan ni, aku ni lah satu-satunya anak aku. Apalah Tuhan ni lah satu-satunya bini aku. Aduh ya, baru ada anak suruh sembelih, tak fikir ke Tuhan? Apalah Tuhan ni zalim sangat? Tak ada. Sebab nak tunjuk Muslim itu apa? Muslim itu tenang dalam menghadapi sebarang keadaan. Kita ngaku gak Muslim tapi diuji sikit pun dah kelang kabut. Kelang kabut, tuan-tuan. Mengeluh sana, mengeluh sini. Tuan-tuan tengok tak Covid ni kan? Semua orang mengeluh. Oh, mampus lah, teruk lah macam ni. Oh, bila lah ni jahanam ni, semua teruk, mampus jahanam. Tak ada yang kata tak apalah, semua kena. Adalah hikmahnya, insya-Allah. Kita doalah. Tak payah. Yang banyaknya, oi teruk, mampus. Hari-hari kalau jumpa orang, macam mana je? Mampus. Macam mana je? Teruk. Tak ada, tapi Muslim, kan? Tak ada, dia tenang, relax, kan? Usaha jalan terus, buat terus, usaha, ikhtiar, mengeluh tidak, susah hati tidak, semua tak ada. Ini jiwa orang Muslim. Tapi ngaku Muslim tapi mengeluh. Mengeluh. Jadi tuan-tuan tengok, kalau kita tengok Nabi-Nabi semua diuji oleh Allah Ta'ala. Kita tengok Nabi Nuh alaihi salam berdakwah hampir 1000 tahun, tuan-tuan, 900 tahun lebih. Berapa je orang yang ikut dia? Tak sampai 1000. Nabi Nuh kata, menyampah aku dah lama berdakwah macam ni lah, malas aku. Tak ada. Dakwah terus. Anak tak ikut, bini tak ikut. La ilaha illallah. 1000 tahun anak bini pun tak ikut. Kita ni datang berdakwah, tak ramai orang kan. Ini je orang. Alah, tak semangat saya nak ngajar. Kenapa? Berapa hari ceramah? Berapa hari dah? Dah 2 tahun. 2 tahun dapatlah 100 orang lebih, kan? Mengeluh lagi tu. Masa? Tak ramai. Masa tak ramai? Tahulah. Sampai 100 orang. 100 sampailah. Ramai lah tu. Tak ramai lah. Tak penuh pun surau. Mengeluh. Kenapa nak mengeluh orang tak ada? Sampaikan orang jemput nak datang mengajar ni, tanya dulu. Contoh haji datang jemput, Ustaz nak panggil Ustaz ngajar tempat saya lah. Ramai ke orang? Mana pula dia tahu? Biasa dapatlah Ustaz, dalam 3-4 sah dapatlah. Orang situ ramai tak? Orang situ ramai lah, tapi dia orang tak datang. Payahlah, dia kata anak tak ramai, payah. La ilaha illallah. Tak nak. Pasal apa? Tak ramai. Allah Ta'ala uji sikit dia. Kalau tak ramai, payah. Sampai ada yang sound, orang yang panggil pun kena sound. Ada tuan. Dia sound pengusi, bukannya sound ni, dia sound pengusi terus. Pengusi yang panggil, Ustaz, boleh tak datang ceramah tempat kami? Boleh. Kat mana? Dia pun beritahu masjid ni. Malam tu program besar lah, Islam Mi'raj, tapi orang tak ramai. Tak tahu sebab malam tu tak ramai, tak tahulah, biasa ramai. Malam tu Allah uji dia, tak ramai lah orang datang. Bila tak ramai, dia marah pengusi. Dia sound pengusi dalam kuliah dia. Pengusi ni panggil saya bersungguh-sungguh, tapi orang yang datang ini je ke? Apa nak pengusi nak buat macam mana?
Bukan pengusi boleh ikat rumah ke rumah, tali semua, ikat. Mari, kau tak datang, aku tarik. Tak boleh kan? Marah kat pengusi. Lain kali tak payah panggil lah saya. Apa sound lagu tu? Allah Ta'ala uji tak ramai orangnya. Hilang semangat. Tu Muslim ke? Belum Muslim, tuan-tuan. Muslim ni bukan pasal banyak ilmu. Muslim ni bukan dari sudut pakaiannya. Muslim ini jiwa, tuan-tuan. Tak ramai, alhamdulillah, tak ada masalah. Allah Ta'ala gerakkan yang ini je, macam mana? Tak apalah. Tapi kita rasa kecewa, tuan. Apa saya rasa kecewa? Muslim yang hakiki, kata Allah, ialah Muslim yang jiwanya tenang menghadapi sebarang perkara. Ini Muslim, tuan-tuan. Pasal itu pengertian Muslim ini jelas, tuan-tuan. Bukannya perkara yang senang-senang kita nak sebut. Sebab itu dia kata orang Muslim ini kadang-kadang dia ni mesti diuji walaupun dah tunduk patuh taat. Semayang tapi masih susah kehidupan, mengaji, semua buat tapi kehidupan susah, derita macam-macam. Allahu Akbar. Kita kena ingat balik semula nabi-nabi terdahulu. Orang yang tenang terus diuji dengan ketenangan. Sementara orang maksiat, engkar dalam kemewahan. Orang tenang terus diuji oleh Ta'ala dalam ketenangan. Pasal apa ni terjadi? Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala uji kita sampai yaumul mahsyar tu. Penutup di bila? Di yaumul mahsyar nanti. Mana yang berjaya? Allah Ta'ala kata, kamu telah aku uji sekian lama, kamu masih tenang, kamulah Muslim hakiki, kamu masuk sini. Tu nak tengok Muslim hakiki ni, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, pada hari tu nanti Allah Ta'ala uji kita, mana yang beramal soleh, tenang dalam kehidupan walaupun diuji, inilah dipanggil sebagai seorang Muslim hakiki. Kau duduk belah sana. Waktu tu baru ada penyesalan. Kenapa aku gagal ujian itu? Kita ni belum tahu gagal atau lulusnya, tuan-tuan. Belum tahu. Belum tahu. Sebab itu kita tak boleh meletakkan hukum. Tak boleh. Ujian tengah berjalan. Keputusannya belum. Lulus atau gagalnya belum. Lulus atau gagal belum lagi, tuan-tuan. Sekarang peperiksaan, exam telah berjalan, imtihan terus berjalan, diuji, tiap-tiap hari diuji oleh Allah Ta'ala. Uji. Siapa yang berjaya nanti, maknanya Allah Ta'ala kata, inilah tempat kamu. Siapa yang gagal akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ketika itu, hari dapat keputusan, kebenaran tetap kebenaran, tak ada siapa pun dapat memutarbelitkan. Yang mana benar, dia akan kebenaran. Yang mana batil, akan kebatilan. Siapa nak jadi saksi? Hari itu Allah Ta'ala kata, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu tak payah siapa-siapa dah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Dan kami berikan berkata-kata kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan menjadi saksi kaki-kaki mereka tentang apa yang mereka lakukan pada hari itu. Ni Muslim, tuan-tuan. Jadi pada hari itu nanti timbullah gelagat manusia hairan. Apa pasal kau cakap? Kulit, pasal apa kau bagi tahu? Dulu kenapa kau tak cakap? Gelagat manusia. Dalam Al-Quran disebutkan, wa qalu li juludihim وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا
antaqanallahu allazi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un, kata Allah. Apa dia kata? Dia tanya kat kulit, mengapa kamu jadi saksi atas kami? Dulu kenapa tak cakap? Apa kulit jawab? Berkatalah kulit, kami telah dibolehkan bertutur oleh Allah, memberi bertutur tiap-tiap sesuatu, dan dia telah menjadikan kamu pada pertama kali dan kepadanya kamu dikembalikan. Tuan-tuan, Muslim ini walaupun diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang berjaya silakan tempat dia, siapa yang gagal tak ada siapa dapat bohong, tak ada siapa dapat menafikan lagi, berhujah tak boleh, semua tak boleh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, pada hari itu nanti Allah Ta'ala bagi tahu keputusan dia. Apa keputusan dia? Kita tengok keputusan dia. Maka di waktu keputusan tu dapat, Allah Ta'ala kata, aku bahagikan Muslim itu kepada 4 bahagian. Ini keputusan dia. Keputusan pertama ialah golongan yang menyerahkan dirinya secara mutlak kepada Allah dan beramal soleh dan mengabdikan seluruh kehidupan dengan ikhlas. Mereka inilah yang dikatakan Muslim hakiki. Nak dapat ni lah, golongan ni yang susah ni. Serah diri secara mutlak pada Allah, tak mengeluh, tak rasa putus asa, tak kecewa, tenang terus. Dapat nikmat tak sombong, tenang terus. Sedar diri nikmat ni bukan aku seorang punya, ni milik Allah. Semua dia tahu. Inilah dipanggil Muslim hakiki. Nak tahu Muslim ni siapa? Kita jangan cakap dengan orang lah, kita ni Muslim hakiki ke atau sebaliknya. Kita tengok dulu. Yang kedua, kata Allah, Muslim yang penyerahannya tidak teguh, tindakannya mengelirukan. Bagaimana? Takbur apabila dapat nikmat. Kalau aku tak usaha, kalau aku tak buat macam ni, dia tu mula sombong kan. Kemudian gelisah dan putus asa apabila susah. Sedih, kecewa, resah, gelisah, mengeluh dia 24 jam mengeluh. Aku pun tak tahulah macam mana nak buat lagi. Aku pun tak faham lah, dah macam-macam usaha dah aku buat, tapi aku macam ini Tuhan kata mereka ini Muslim Islam, tapi Muslim yang maksiat, tidak ada ketenangan di dunia, mendapat kehinaan di akhirat, dan diazab tetapi tidak kekal dalam neraka. Ni Muslim yang kedua, iaitu mereka ini tak tenang hidup atas dunia, dapat nikmat sombong, susah pula gelisah, kecewa, mengeluh, jumpa orang je ngeluh. Tahulah sah betul lah sekarang. Sabarlah tuan, memanglah sabar. Kau tak sabar dah lama aku bunuh diri ni lah. Tenanglah tuan, tenang, susah, gelisah, okey. Muslim yang ketiga, tidak ada penyerahan diri kepada Allah, menolak kekuasaan Allah sama sekali, takbur dan sombong, tetapi melakukan kebaikan disebabkan kepentingan pribadi dan lain-lain lagi. Mereka ni Muslim pemberontak, kebaikan yang dilakukannya tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan penolakannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tak ada langsung penyerahan diri kepada Allah, sombong terus, terus menerus sombong. Dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia dapat, semuanya menjadi sombong. Usaha-usaha berjaya, jadi sombong dia. Buat berjaya, jadi sombong dia. Semua jadi sombong. Ni yang paling takut ni kan. Ni yang paling takut ni lah. Dulu tak ada jawatan, sekarang ada jawatan, jadi gah sikit, jadi sombong. Dulu hidup susah, sekarang hidup senang, jadi sombong. Semua nak jadi sombong.
pangkat nak jadi sombong, semua jadi sombong. Kan? Ada ilmu, dulu tak ada ilmu, sekarang dah ada ilmu pun jadi sombong. Kan? Jadi kalau kita tengok isyak dah masuk ke? Nak azan isyak dulu ke? Suruh nak azan dulu ke? Nak azan dulu. Isyak dah masuk ke? Betul lah. Saya punya jam dah betul lah tu. Seminit lagi. Okey, baik. Dia jam lain-lain kadang-kadang kan. Kadang surau ni jam dia lambat, kadang surau ni cepat kan. 5 jam, 5 lain-lain kan. Itu saya pun pening kan. Tak tepat. Bilal pun pening kan. Bila baru ni berlaku kat tempat saya, pukul 5 dia hantarnya azan subuh. Pula pukul 5, saya sedar-sedar tengok pukul 5 azan subuh. Saya kata apa pukul 5 ni? Tapi kita sangka baiklah, mungkin nak belajar azan 2 kali ke. Sebab subuh 6-9 minit, dia azan pukul 5. Saya kata lepas tu saya pergi surau tanya, Bilal, apa pukul 5? Dah pukul 6 lebih kata dia. Saya kata baru pukul 5 kan. Pukul 5 dia bantainya azan. Jam surau tu lah kan. Jam surau dah pukul 6 lebih. Tak siapa yang adjust tak tahu lah. Pagi tu Bilal azan. Lepas tu saya kata dah boleh azan dah, azan 2 kali. Lepas tu orang tanya, sejak bila pula surau kita azan 2 kali? Saya kata nak belajar ikut Mekah. Sebenarnya Bilal silap kan? Bilal yang silap. Sebab Bilal tengok jam, dah masuk waktu, azan terus. Okey, tu dah masuk azan 8.31 Bilal. Bilal pun macam malas nak azan. Macam malas kan.
Kita sambung sikit ya. Jadi kita masuk golongan yang keempat. Golongan yang keempat ialah tidak ada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya dan menentang sunnatullah, muslim, tapi tak ada penyerahan diri pada Allah dan menentang sunnatullah yang datang dari Allah, tidak baik dan zalim, sementara yang dilakukan manusia lebih baik dan praktikal. Jadi kalau kita tengok, kalau yang datang dari Allah semua tak kena, datang daripada manusia semua okey. Peraturan dari Allah semua tak kena, peraturan daripada manusia ni semua cantik. Ini masalah kita kan. Tapi Muslim, Allah Ta'ala bagi peraturan, yalah kita kena kaji, kita semua nak dikaji, peraturan Allah Ta'ala semua nak dikaji. Yang Allah Ta'ala larang tu semua nak dikaji, semua nak dibahas kan? Kita ni kadang-kadang yang Allah Ta'ala larang tu susahlah buat, tak payah cakap banyak, benda dilarang jangan cakap banyak. Contohlah kes macam siapa? Sajad kan. Kenapa yang kes dia hanya pasal pakai tudungnya? Pasal pakai tudung tu salah lah, buat kenduri, lepas tu dia pakai tudung. Kes dia pasal pakai tudung tu salah lah. Tak, bukan pasal pakai tudung, dia tukar jantina, dia tukar dia perpakaian tu dulu dah salah dah. Tu masalah kita ni. Tapi masa dulu ni kita bahas lagi, kita tak boleh diskriminasi dia, dia pun tak nak jadi macam tu sebenarnya. Ni masalah kita. Ni masalah kita ni. Daripada dulu dah terang-terang Ta'ala kata jangan menyerupai laki-laki, menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Tak boleh kan? Selesai, stop. Cut. Susah bahas. Diskriminasi ke, apa benda ke, semua dah tak boleh tu, tak boleh. Haram. Tak ada diskriminasi sini, saya sibuk. Kita tak boleh tu hak dia. Tak ada, tu tak ada hak. Hak dia dengan Tuhan. Dia ada hak dengan Tuhan sekarang ni. Tuhan tak bagi, bukan aku tak bagi. Saya masalah. Ni kita tak boleh. Kita kena ni. Datang pula seorang lagi. Kita tak boleh mendiskriminasi kan. Mana tahu nanti keluarga kita pula dah ke situ pula dia araknya. Akhirnya orang dah bising. Salah pasal apa? Pasal bertuduk buat kenduri. Tu. Habis sebelum tak salah. Sebelum tak salah. Sebab kita suka ni lah ni. Allah Ta'ala larang tu sudahlah, dah haram, dahlah, tutup buku. Arak apa hukum? Haram. Tapi lah kita kena tengok keadaan. Nak tengok apa lagi yang kata haram tu siapa? Allah Ta'ala yang haramkan benda tu dalam Quran kata agak tak boleh kan? Kita pula mandai-mandai pula kan. Dia bukan, ialah yang haram tu untuk kita lah, untuk orang kafir boleh. Siapa pula ngata untuk orang kafir boleh tu? Dia jadi banyak tu, dia jadi jadi orang kafir tak apalah, orang kafir tak apalah minum. Habis kalau dia mabuk dia bunuh orang, itu cerita lain. Tapi dia kafir boleh lah. Tuhan suruh ke? Tuhan bagi ke? Tak boleh, dah tak boleh dah lah. Banyak bahas kita ni, banyak sangat perbahasan. Tak boleh. Haram, selesai. Jangan banyak soal. Yang disuruh tu buat. Mastata'tum, sekadar kemampuan kamu, buatlah. Kamu tak boleh sembahyang berdiri, duduk. Susahlah bertikai lagi. Tapi duduknya, ialah dia kena duduk macam ni. Kalau duduk macam ni tak sah. Kawan kata, tak sah pula. Saya tak boleh berlunjur, saya tak boleh lipat kaki sebab kaki saya ada besi. Kenalah usahakan. Dia banyak. Pasal tu tengok tak, bab sembahyang duduk ni kan. Lepas tu masuk pula sujud pula mesti punggung ke atas baru nama sujud. Tak, masalah dia sakit lah ni. Dia sakit, sujud je lah. Yang bercerita tu tak sakit, dia tunjukkan cara dia. Sujud macam ni lah. Ustaz tak sakit Ustaz, sujud lagu betul lah. Sekarang ni dia sakit, nak sujud tak boleh Ustaz. Kenalah usahakan sujud tu. Jahannam kita ni dibuatnya, hara kita dibuatnya. Sebab inilah ni, suka menentang. Tuhan dah suruh buat, jalan. Tuhan larang, tinggalkan, selesai. Jangan cakap banyak. Kita tengoklah. Sekarang ni hari ni tengah isu kalimah Allah Ta'ala pula ni. Ni kalimah Allah, seorang kata macam ni, seorang kata macam ni.
serahkan pada ahli dia, biar dia bincang, biar dia buat keputusan, biar dia orang bincang. Kita tak pandai kan, kita jangan pandai-pandai pula. Ini banyak sangat pandai, tak boleh lah, itulah, inilah. Dia orang belum cakap lagi, biar dia orang cakap dulu, ahli dia. Vaksin, tak payah cakap banyak, dengar dia orang dia cakap. Sebab tuan-tuan pun bukan buat vaksin pun. Yang kita nak cakap banyak kat kedai kopi tu, bukan pernah berkecimpung buat vaksin pun. Ada? Tak ada buat. Tak ada buat, duduk 2 jam. Tak payah sembang. Ni yang cakap kat masjid surau ni, ustaz-ustaz ni pun bukan dia buat vaksin pun. Saya tanya ustaz-ustaz yang cakap banyak tu, dia buat vaksin ke? Saya tanya ustaz berapa lama bidang buat vaksin ni? Tak ada. Bukan tahu pun. Tak payah. Tu ulama tu dah bincang tu. Ulama-ulama yang hebat-hebat tu, dia dah panggil doktor. Dia pun tak buat vaksin, ulama-ulama tu. Tinggal lagi dia tu ada autoriti, dia panggil lah doktor-doktor tu, mai, kau orang buat vaksin ni, apa barang kau campur? Ni okey. Dia bincang. Okey, panggil nama syarat punya orang, Quran, hadis. Ingat seorang ke dia? Ramai tu duduk tu majlis ulama-ulama tu, mai bincang. Ni berdasarkan usul fiqh macam mana? Fiqh macam mana? Quran macam mana? Hadis. Ni habis semua tanya. Nak keluar satu fatwa tu. Ni bukan nyembang kat kedai kopi 4 orang. Macam mana ustaz? Vaksin? Ana rasa tak bagus lah kan, sebab dia dengan gelatin. Seorang, ustaz, bolehlah cucuk, cuma sikit je lah, taklah cucuk banyak. Dia bukan macam tu. Dia bincang lama tu. Bincang tu lama tu. Jadi kita ni yang tak pandai ni, dia orang tu ahli dia kan. Tadah aje lah. Daftar je. Besok sama masa cucuk. Kan? Ada babi lah apa semua. Tak tengok pun. La tas'al ma ghaba anka. Jangan kamu tanya benda yang gaib depan kamu. Tak nampak pun. Kan? Kalau kita sibuk duk tanya benda gaib depan kita ni, jahanam kita. Nak makan KFC pun tak boleh. Boleh makan ke ni je? Boleh kot. Tak sembelih ni. Mana kata? Dia orang kata ni. Habis tu? Tak boleh je. Tapi aku teringin nak makan KFC. Haram. Tapi dia orang kata halal. Jangan diikut sangat. Kebulu lah. Haji naik kapal terbang, datang makan. Boleh makan ni Haji? Tahulah. Lain macam tengok ni. Tak sembelih tak tidak daging ni. Habis tu? Tak boleh makan ni. Haji jangan makan. Saya boleh makan sebab saya tak ada ragu apa. Jangan duk tanya lah. Kita ni banyak sangat tanya tuan. Aduh. Tu sebab pening kita di mana. Macam ubat gigi dulu lah. Dah elok tanya. Ada gelatin babi. Gigi pun dah tak ada. Gigi dah tak ada. Baru kata ada babi. Habis yang gigi tak ada. Yang dah tak ada tu tak apalah. Yang ada ni jangan tanya lagi. Kecoh itu kan. Lepas tu Colgate tu pun bubuh gambar lebah. Tahu gambar lebah? Bubuh gambar lebah. Dah boleh guna dah. Pasal dah tak ada babi sebab dah ada lebah. Tak payahlah. Tanya je. Tanya je. Kenapa saya cakap banyak? Kita ni banyak sangat tanya. Ulama-ulama tu pandai tu. Kan? Mengaji semua hebat-hebat. Ilmu ada. Kan? Jadi kita ni jangan banyak tanya lah tuan-tuan. Sebab itu jadi rosak agama ni. Sembahyang berjemaah, nak tanya juga kenapa jarak, kenapa. Dia orang dah bincang sudahlah. Kita yang bincang bukan ada autoriti pun. Orang tanya pasal jarak boleh tak? Tak boleh. Pasal tak ikut sunnah. Sunnahnya macam mana? Rapat. Apa dalilnya? Dalilnya aku tak tahulah, tapi dia orang kata kena rapat. Bahasa Arab pun tak apa nak boleh. Dah? Jadi tuan-tuan ikut aja. Ni SOP ni semua ikut. Hantarlah. Dia suruh sampai bila ikut SOP ni? Ikut aja, pedulikan. Akan rugi apa pun. Kan? Cucuk ni, cucuk je. Sebab mana tahu besok kalau tuan-tuan tak cucuk, kan? Besok tuan-tuan nak pergi umrah, syarat Saudi mesti ada cucuk vaksin tu. Kan? Tiba-tiba tak cucuk hari tu kan. Nak kena cucuk. Free dah habis. Free sekarang ni kan. Yang dia bagi ni lah. Lepas tu kita degil tak nak cucuk. Besok nak pergi umrah, Saudi kata mesti cucuk vaksin lah.
Sudah. Kau kena cucuk ke? Cucuk. Waktu tu kita pergi klinik. Saya nak cucuk vaksin tu lah yang COVID tu 400.5. Macam macam seorang 400.5 kod 5 orang tak gagap kita. Pasal tu cucuk aja, peduli kan, cucuk je kan kita tahu pun, jangan ambil tahulah ada apa dalam tu kan. Dia sebut pun barang saintifik punya, bukannya kita punya ni. Lainlah dia tulis itu bahan-bahan dia daun ketum. Kalau dia bagi tahu ya risau, ini tak ada. Jadi tuan-tuan jangan hari Isyak dah masuk sekolah tu. Jadi tuan-tuan ni 4 golongan ni, tengoklah mana satu golongan yang mana, Muslim hakiki ke, yang kedua ke, yang ketiga ke, yang keempat ke. Tapi nampak gaya yang pertama tu susah sikit lah, yang hakiki tu, sebab mengeluh aja. Jadi tuan-tuan kan, cukup takatun, insyaAllah lain kali kita jumpa lagi lah. Saya selalu naik ke Batu Pahat ni, jangan tanyalah macam mana Ustaz boleh lepas. Ustaz yang nanya tu pun Ustaz juga tu. Ada satu Ustaz tanya saya, Ustaz macam mana Ustaz boleh lepas ke Batu Pahat? Kenapa Ustaz? Yalah, entah negeri. Saya kata saya lalu dia tengah berborak. Bukan saya lalu naik borak, saya lalu dia tengah berborak. Polis tengah berborak, saya lalu lah. Saya dia tak tahan lah. Sebab tak ada apalah, jangan tanyalah, saya dah sampai sini, panggil je lah kan. Ini tak banyak lah tanya kan. Apa benda yang kita kelang kabut ni kan. Tak payah. Polis tak tahan pun jadi masalah, polis tahan pun jadi masalah. Kita ni semua jadi masalah tau. Polis dah tak tahan, alhamdulillah lah, syukur. Polis kata marah pula dah, tengok duduk bawah kemah main jalan. Jagalah. Dah dapat kat polis, kau suruh tahan dia, tunggu kau, besok dia tahan kat Sungai Besi. Ada surat? Tak ada. Pusing. Ada surat? Pusing. Apa punya polis lah, orang nak cepat nah, beratur punya lama, bodoh tu lah dia ni. Bagi je lah lepas. Hari tu dia lepas kau marah, dia tahan pun kau marah. Manusia dia berserabut kan. Tak payah, dia tak tahan, alhamdulillah. Apa masalah, dia tahan, tak apalah, tunjuklah apa yang boleh tunjuk. Satu saya datang sini, saya tak bawa kereta besar. Kalau kereta besar mesti ditahan. Mana cik? Ni mesti jalan jauh ni, bawa kancil 660. Ini habis-habis takat sini je ni. Mana cik? Batu Pahat. Daripada mana? Muar. Sok pergi Sembang Renggam pula. Mana cik? Sembang Renggam. Daripada mana? Batu Pahat. Dia pun polis kan, dia nak cek kan. Jadi tuan-tuan nak panggil pun jangan fikir-fikir ustaz ni boleh panggil ke tak ke, ustaz ni boleh panggil, ustaz ni orang luar ni. Mananya orang luar, orang Malaysia, saya bukan orang Pakistan kan. Ada juga surah-surah yang takut lagi, masjid yang takut panggil saya sebab hari tu punya terkesan itu, pasal dia kata ustaz ni yang bawa gitu ya. Pula kena nah. Jadi cukup takatun, terima kasih pada pihak surau yang sudi mengundang saya. InsyaAllah saya naiklah, kejap-kejap naik ke Batu Pahat ni. InsyaAllah lah, balik besok lusa balik, kita datang balik, macam tu lah. Sebab Selangor tak boleh lagi, Selangor tak boleh kuliah lagi. Wilayah bawah ada tempat-tempat Selangor belum boleh. Tak tahulah Selangor tu bila bolehnya. Tuan-tuan tolonglah doa tempat kami boleh kuliah kan. Kuliah belum boleh lagi lah, tak tahu apa sebab kan. Kes dah turun, cuma tak tahu apa sebab, apa puncanya. Mungkin dia sayang sangat dekat rakyat Selangor, so duduk rumah dulu kan. Jadi insyaAllah lah kita doa sama-sama nah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahumma nizam bil ahli wa akrimna bit taqwa min bil afiyah. Wassallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.